أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. قال dua sebab terjadinya maksiat. Berkata Al-Imam As-Sufyan Al-Thawri radhiyallahu ta'ala. Berkata Al-Imam Sufyan Al-Thawri radhiyallahu ta'ala anhu, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkata Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, kullu ma'siyatin, setiap maksiat, an syahwatin, yang berlaku daripada dorongan syahwat, fa innahu yurja ghufranuha, ia masih boleh diharap, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keampunannya. Kullu maksiatin an kibrin, setiap maksiat yang timbul daripada takabbur ataupun kesombongan, fa innahu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la yurja ghufranuha, ia tidak dapat diharapkan keampunannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk sama-sama kita bertemu lagi dalam majlis ilmu ni. Alhamdulillah. Harap-harap, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ujian yang melanda kita ni tidak menghijabkan kita daripada kita dapat duduk dalam taman-taman syurga di dunia ni, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita bawa ungkapan yang dibawa oleh musannif rahimahullahu ta'ala, iaitu pengarang kitab Nasaihul Ibad
yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang membawakan pada malam ini satu hikmah yang diungkapkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu, dia ialah seorang yang terkenal dalam pelbagai bidang ilmu. Dalam bidang fiqh, pada zaman dia ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, tapi oleh kerana mazhabnya itu tidak diteruskan oleh muridnya, maka akhirnya mazhabnya itu lenyap. Berbeza dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi mereka itu, anak murid mereka melangsungkan, maka sampailah mazhab mereka itu kepada kita sampai hari ini. Dalam bidang lain, Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu, dia mahir dalam bidang hadis juga. Demikian juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikian juga dalam bidang tasawuf. Maka dalam bidang tasawuf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ialah ungkapan ataupun hikmah-hikmahnya diungkapkan, dan termasuk di antara hikmah-hikmah yang diungkapkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ialah hikmah yang diungkapkan pada malam ini. Itu kata dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha, kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Kesimpulan yang dapat dipahami daripada ungkapan ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahawa maksiat itu terjadi daripada dua perkara. Yang pertama, yang boleh diharapkan lagi keampunannya. Yang kedua, yang tak mungkin dapat diampunkan dosanya. Dosa ini ada dua sebab yang, ataupun dua perkara, dua kategori dosa. Yang pertama, yang timbul daripada maksiat. Yang kedua, timbul daripada takabur. Banyak dosa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia timbul daripada syahwat. Kalau berkait dengan mata, dia ada perkara yang mata nak tengok, dia ada perkara yang telinga nak dengar, dia ada perkara yang mulut nak bercakap. Keinginan tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mata yang nak melihat perkara yang diharamkan Tuhan, dia ada keinginan dia nak tengok. Contoh, orang lelaki nak tengok orang perempuan, orang perempuan nak tengok orang lelaki. Daripada syahwat, keinginan tu, maka menimbulkanlah daripada situ dosa melihat, dosa memandang. Demikian juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak mendengar perkara yang diharamkan Allah pun timbul daripada syahwat dan keinginan juga. Maka begitu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak cakap benda yang dilarang Tuhan pun daripada syahwat juga. Baik, jadi kalau maksiat yang timbul daripada syahwat, maka masih boleh diharapkan keampunan daripada Allah. Tapi kalau maksiat yang timbul daripada takabur, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, la yurja ghufranuha, hak tu tak diharapkan lagi keampunan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ataupun dengan makna yang lain, dosa yang timbul daripada syahwat itu ialah dosa anggota. Dosa yang timbul daripada takabur itu ialah dosa hati. Kalau dosa yang berkait dengan anggota, maka dia masih boleh diharapkan keampunan daripada Allah.
melalui Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebab-sebab yang boleh menggugurkan dosa. Sebagai contoh, kita ambil wuduk. Tadi nak main surau, kita tengok satu orang perempuan yang cantik ataupun tak cantik. Sebab orang perempuan ni bukan mesti hak cantik je dosa tengok, hak tak cantik pun dosa juga tengok. Allah SWT. Kita naik motor ataupun naik kereta, Allah SWT. Tiba-tiba depan kita tu ada perempuan naik motor. Nampak dari belakang tu macam anggul sekali lah. Allah Muhammad. Kita kata nak tengok bila kata berasa nak tengok tu, kita tengok Allah maklum ya pun. Orang tua dah kan. Jadi walaupun tua, walaupun tak comel, walaupun tak cantik, dosa je. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dosa tu boleh di cover dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, aku ni saja nak tengok. Kalau tak tengok pun tak apa, tapi berasa nak tengok, saya berasa macam lawa, berasa macam cantik. Dah lah tak cantik, dapat dosa pula. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ketika tu boleh disettle dengan astagfirullahaladzim. Baik. Kadang-kadang perbuatan tu jadi benda yang tak boleh tinggal, nak tengok. Tahu kata tu tak boleh tengok, tapi nak tengok. Baik. Bila nak tengok ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai kita tak cover lah, kita tak dia panggil non-stop. Bila tengok perempuan nak tengok, tengok perempuan nak tengok. Lama-lama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lama-lama mengucapkan astagfirullahaladzim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, dia tak cover, melainkan Allah nak hilangkan dosa yang kita tengok tu. Jadi kita kena lalui satu situasi kita rasa sedih. Ini rahmat Allah. Bila mana kita duduk ataupun lalui satu situasi kita rasa sedih, jadi situasi itulah yang menghapuskan dosa yang kita tengok hati elok tadi tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka dalam hidup ni begitulah proses-proses yang kita lalui. Allah mengampunkan dosa hamba dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kalau orang yang bukan Islam, mereka sedih tak ada harga. Kita orang Islam sedih tu ada nilai. Jadi nilainya diampun dosa oleh Allah SWT. Ini maknanya anggota zahir yang kita tengok, yang kita dengar, yang kita pegang, yang kita melangkah. Perbuatan daripada anggota zahir ni diharap, masih boleh diharap Allah ampun kita. Tapi kalau dosa hati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan diharapkan mendapat keampunan Tuhan, melainkan kita kena settle dengan Allah dengan bersungguh-sungguh, iaitu melalui taubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu dosa hati lebih ditakuti oleh orang-orang soleh daripada dosa-dosa zahir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dosa hati ni, di antara dosa hati ialah takabur. Takabur ni rasa besar diri. Okay, dia ada 4 perkara sebenarnya. Yang pertama, riya, sum'ah, ujub, takabur. 4 perkara. Dia panggil 4 perkara ni, dia panggil, kalau orang sakit cimane, darah tinggi, jantung, dia panggil penyakit 3 serangkai. Ni 4 serangkai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 4 serangkai. Jadi benda ni dia duk main kot tu. Riya, sum'ah, ujub, takabur. Apa riya? Riya ni nak tunjuk, sum'ah nak dengar. Bila mana kita buat baik, kita nak tunjuk ke orang, kita panggil riya. Sum'ah bila mana kita buat baik, kita nak dengar orang puji kita. Sum'ah, riya, ujub. Ujub ni perasan diri baik.
Takabur, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana kita dah mula kata orang tak baik, kita baik. Contoh, kita mula dengan riak. Saya contoh, kita tu subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tu bukan rajin bayang sunat pun, tapi hari tu orang pakat sembahyang, kita kata orang pakat sembahyang, kita pun Allahu Akbar kerana orang. Jadi kita buat kerana orang, jadi kita nak tunjuk ke orang, itu namanya riak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun macam ni, kita ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, contohlah ni kita duduk di Putrajaya, minggu depan contohnya ada kenduri di Perak, kita pun ke Perak sebab nak hadir makan kenduri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cadangnya nak tidur rumah mereka lah di sana. Kita ni biasa bangun tahajud, akhirnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila kita pergi di rumah siapa pun kita dah bangun tahajud lah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya cuma kita spend dalam diri kita, aku ni nak bangkit tahajud malam ni, aku tak mau tuan rumah dengar aku bangkit. Jadi kita pun prepare tengok taman bilik air, taman Swiss lampu. Jadi kita nak bangkit tu, kita tak mau tuan rumah tahu kita bangun seorang-seorang lagi, kita nak bangun malam. Contoh, lebih kurang pukul 3.30 4 pagi, 4.30 pagi kita bangun. Kita tahu dah taman bilik air rumah tu, taman Swiss lampu. Jadi kita masuk bilik air, kita buka bilik air tu, tengok dia bunyi keras sangat bilik air ni, saya jaga tuan rumah pula. Jadi kita pun buka pelan-pelan, tutup pelan-pelan, jangan tuan rumah dengar. Kita pun buka pipe bilik air pun pelan, takut nanti tuan rumah dengar. Selesai keluar, kita masuk bilik kita, Musalla Sayyidina Muhammad, kita masuk bilik kita, bilik tidur kita tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita masuk pelan-pelan, kita pun ambil hampak sejadah pelan-pelan juga, hampak sejadah. Kita pun sembahyang, usalli surat at-tahajjud rak'atain lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tengah-tengah sembahyang, dalam rakaat yang kedua, dia timbullah hati, kalau dia tahu seronok, faham tak? Dia nak cover tak bagi orang tahu tadi tu, tiba-tiba demai. Kalau orang tahu seronok, kalau mereka tu tahu lah apa bagi tahajud seronok, apa tu? Itulah riak. Ta'rif riak ni iaitu kita suka kalau orang tahu. Tu lagi halus, dia terpanggil definisi dia. Kita sedekah, bila mana kita sedekah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi kita bagi sumbangan, kita tak suka orang tahu. Tuan-tuan, boleh tak kita bagi sumbangan orang tahu? Boleh, boleh, tapi dengan syarat aman hati kita daripada riak. Maknanya betul dengan Tuhan, aku buat ni bukan aku nak tunjuk ke orang, aku buat ni sebab kerana Allah. Sebab bila mana aku mengaji Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aku tahu kata sedekah yang dibuat secara rahsia menghapuskan dosa yang dibuat secara rahsia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dosa yang dibuat terang-terang dihapus dengan sedekah yang dibuat terang-terang. Jadi aku ni nak sedekah sebab aku nak hapus dosa aku yang aku buat terang-terang. Okey, maknanya kita ada ilmu, nak sedekah pun kena ada ilmu. Baik, kalau kita nak sedekah ni, kita nak sedekah terang-terang ya, tak mau sedekah diam-diam, sebab kita nak tunjuk dekat orang, kita suka orang tahu. Tuan-tuan, suka orang tahu kita buat baik, namanya riak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, ada orang tanya, Ustaz, kami ni orang menegah,
Jadi kami ni orang menega. Di antara strategi menega soalan Sayyidina Muhammad, kami ni pergi bantu anak yatim, kami ni pergi rumah orang tua-tua, kami ni pergi madrasah tahfiz. Jadi kami, bila kami pergi ni, kami derma, kami bagi sumbangan. Soalan Sayyidina Muhammad, Ustaz boleh ambil gambar tak Ustaz? Ada soalan tanya macam tu, ada boleh ambil gambar tak Ustaz? Maknanya dia nak tunjuk ke orang, boleh tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya kata, tanya hati. Tujuan apa tunjuk? Maknanya tujuan tunjuk nak abang kata, aku ni rajin sedekah, aku ni pemurah teramat ni. Kalau nak tunjuk, tak ada pahala, batal sedekah kita. Tapi kalau kita niat aku buat ni sebenarnya sebab ada orang yang dia syarikat dia sumbang ke orang tu, kadang-kadang cek yang besar tu kan, sebabnya dia nak tunjuk kami ni menega-menega pun kami bagi sumbangan. Jadi belilah barangan kami, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya beli kat kami, jadi untungnya kami share dengan umat Islam yang lain. Okey, maknanya kalau tujuannya betul, dia sendiri. Sebenarnya jawapan ni kita kena persiapkan jawapan itu kepada Allah. Kalau kita boleh kata, kalau kita kata Tuhan boleh terima aku jawab di hadapan dia boleh terima jawapan aku, okey, buat. Tapi kalau kita jawab soalan, kalau kita jawab depan Tuhan, kita dah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita sendiri tahu jawab depan Tuhan, buat tak boleh terima ni, jangan buat. Gitu mana dia soalan Sayyidina Muhammad. Okey, jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, banyak tujuan baik boleh kita niat. Antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak habaq ke orang, kalau menega kena buat macam ni, no? Menega pun menega, sedekah pun sedekah. Jadi tirulah perbuatan ni kalau ada manfaat. Okey, maknanya kalau tujuan tu baik, buat. Kalau tujuan tu bukan kerana ataupun tak berbetulan dengan yang sepatutnya kita dengan Allah, okey, jadi tak payah buat, tak payah buat. Okey, ada orang dia sedekah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dari dulu sampailah RM1 saja. Bila beredar tabung Jumaat RM1, minggu depan RM1, bulan sekali, sebulan RM4 ya. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik, dia kata, kalau kita pasal apa yang tak duk sedekah RM1 je setiap minggu? Dia kata, Ustaz, anak tak ikhlas RM10. Anak ikhlas dekat RM1 ya. Tuan-tuan, sampai bila nak ikhlas bagi RM10? Dia kena buat. Dia kena buat sampai kita dah biasa bersedekah RM10. Bila kita dah biasa sedekah RM10, kita tingkatkan sedekah RM20. Bila dah biasa sedekah RM20, tingkat sampai RM50, tingkat sampai RM100. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mana kita belajar jadi orang yang beramal ikhlas. Jadi ikhlas ni dia kena usaha. Kalau kita tunggu dia tak baik. Okey, jadi tu makna dia riya. Sum'ah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita buat baik, kita suka dengan orang puji kita. Kita ni orang surau, ala Sayyidina Muhammad, kita ni rajin main surau. Saya ni mengharapkan insya-Allah COVID-19 ni tidak menjadi asbab umat Islam meninggalkan rumah Allah. Sepanjang saya duduk ke masjid ni, semua pakat duk menyesali, dulu ramai, lah kurang dah orang main masjid, lah kurang dah orang main surau. Jadi subhanallah, yang pertama orang dah biasa main di rumah. Semalam satu masjid saya pergi tu, sebelum PKP, masalah Sayyidina Muhammad, Dr. Zul turun bagi taujihat sembahyang jemaah di masjid. Jadi semua orang ada motivasi lah nak main masjid. Tiba-tiba PKP, tak ada lah, kena buat lain pula lah motivasi lepas PKP so.
Jadi maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita orang masjid, duk rajin main masjid, duk rajin main surau. Lepas tu sampai di telinga kita, orang cerita hai kita, dia tu Allahu Akbar, masjid ni dia nak cari dia, cari di masjid, orang masjid. Di dalam jiwa kita berbunga-bunga yang orang kata kita orang masjid. Berarti kita suka dengan orang puji kita. Waktu tu kita kena kata apa? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ni kalau kita faham. Dia benar ni. Orang tanya, Ustaz boleh tak riak tu kita buang? Tak boleh. Maknanya kalau dia sebab dia duk mai. Kalau dia mai, kata. Dia mai, kata. Begitu. Jadi subhanallah, ni dia penyakit riak, sum'ah, ujub. Ujub ni heran ke diri sendiri. Siapa pun tak puji dia, siapa pun tak kata dia baik. Tiba-tiba dia perasan dia baik. Aku ni kira baik. Dia perasan diri dia baik. Jadi kalau benda yang dia, kalau riak daripada luar, kalau ujub dari dalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, kita buat baik, orang tengok kita buat baik, jadi daripada luar kita nak tunjuk kat orang tu. Ujub bukan ada siapa pun, seorang-seorang kita ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayang duha di rumah, pergi 10 pagi, isteri pun tak ada, anak-anak pun tak ada, kita seorang-seorang je di rumah bayang sunat duha, bayang 2 rakaat, nak bagi salam tu masalah Sayyidina Muhammad, dia main hati, aku ni rajin bayang duha. Kalau dia up lagi, nak cari mana orang macam aku, contohnya. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad tu namanya ujub. Berarti tak ada siapa pun tengok dia, tak ada fenomena luaran, tak ada. Dari dalam tu dia panggil ujub. Jadi subhanallah, kalau Allah nak selamatkan kita, Allah boleh selamatkan. Kalau Allah nak binasakan kita, Allah boleh binasakan kita. Jadi dengan rahmat Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka seseorang tu dia boleh rasakan dia tak ada apa pada sisi Allah. No? Dia tak ada, dia rasa dia tak ada, dia tak ada apa pada sisi Allah. Okey. Jadi bila mana dia rasa tak ada apa, orang puji pun takluk pujian. Seperti mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tembakkan peluru yang takluk pada sesuatu, maknanya dia kebal dipuji. Ini kalau Tuhan nak. Kalau orang tu tak ngaji, lama-lama amalan dia buat itu, amalan tu jadi haba'an mansura, debu yang berterbangan, tak ada nilai pada sisi Tuhan. Baik. Okey, takabur ni macam ni pula. Takabur ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tadi dia perasan dia baik, dia pun rasa aku ni ya Allah, ya Allah juga, aku ni ya Allah baik. Baik. Tapi dalam dirinya tu masih lagi ujub. Tiba-tiba dia kata, hampa ni awak tak mau jadi baik ya? Tengoklah aku ni, aku baik ni. Dia sudah mula tindih orang, dia sudah mula memperkecilkan orang. Dia kata dia baik, lepas tu orang tak baik. Itu dah panggil takabur. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takabur ni yang paling Tuhan marah sekali. Kenapa Tuhan paling marah kali takabur? Sebab Allah kata al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Kibriya, kebesaran itu sifat ya izar. Izar ni ridai ni orang Arab pakai selimut di atas. Izar kain yang pakai di bawah, kain yang pakai bahagian atas namanya rida. Kita sangkut dia bau, kita selepang selepang kain tu,
Jadi itu dia panggil rida, ataupun dalam bahasa yang lain al-kibriya dan azamah ialah pakaian Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa yang menanggalkan pakaianku ni, taib, kata Allah, aku lontarkan dia ke dalam neraka. Ada sebab hadis itulah yang menyebutkan yang jadi ungkapan hikmah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kalau dosa lain masih boleh diharapkan Allah ampun. Kalau dosa takabur, jangan doa harap Allah tak ampun. Allahumma salli ala sayyidina. Rasa besar diri, rasa diri hebat. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu golongan salafun salih, kalau mereka memberi pandangan, orang terima, mereka kata astaghfirullahalazim. Kalau mereka bagi pandangan, orang tolak, mereka kata alhamdulillah. Pasal diri itu rendah. Mereka takut kalau mereka bagi pandangan, orang terima, nanti jadi asbab daripada orang terima pandangan tu jadi masalah kepada orang ramai terhadap pandangan mereka bagi. Kalau orang tolak, mereka syukur alhamdulillah. Kalaulah pandangan aku orang terima, kok jadi macam mana, aku punca. Terus pasal apa yang timbul macam ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tidak ada ketinggian diri, yang adalah kerendahan diri. Bila orang kata hang baiklah, dia pun tanya, aku baik ke? Dia sendiri tak percaya dia baik. Sebab kita paling tahu hal kita. Lepas tu kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Rasulullah, al-mar'u ya'lamu ma fika min nafsih. Seseorang tu dia lebih tahu apa yang duduk dalam diri dia. Kita tahu diri kita, hal kita. Orang puji kita, orang bukan tahu kita dosa banyak. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau orang tahu kita berdosa, tak mau siapa pun kawan dengan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kibriya ni satu sifat yang paling Tuhan benci sekali. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah dari takabur. Zarah tu hak paling halus, hak paling kecil, no? Debu yang paling halus, yang paling kecil tu, kalau ada sebesar tu saja, tidak akan masuk syurga. Maka sebab Allah sebut dalam Al-Quran, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Kata Allah, negeri akhirat itu mana syurga, kami jadikan, kami buat, kami ciptakan untuk orang-orang yang tidak mau ketinggian di atas muka bumi, wala fasada, dan juga tidak mau kerosakan di atas muka bumi. Mana syurga tu kami buat untuk orang yang tak mau tinggi diri. Allahumma salli ala sayyidina. Kita ni kadang-kadang ada setengah-setengah orang, dia ni kalau di Kedah, orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang diamanahkan pegang polisi di pejabat agama, orang panggil syekh. Syekh ni depa kata sultan yang bagi. Okey, satu masa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni satu orang hamba Allah, dia ni baru dapat syekh. Lepas tu Musa Sayyidina Muhammad, dia pun orang panggil forum. Jadi bila forum ni Musa Sayyidina Muhammad, jadi orang sebut kawan tu tak tahuan kelului. Orang Kedah kata tak tahu, kata kawan ni baru dapat syekh. Dia pun kata malam ni, jadi saya nak perkenalkan ustaz, sebut nama lah. Lepas tu soal dia pun bisik, intan tak tahu, kata anak baru dapat syekh. Ada orang macam tu, no? Kita kena panggil syekh ni, kita tak tahu, kata anak baru dapat syekh. Tuan-tuan, Musa Sayyidina Muhammad, ada orang macam tu. Jadi subhanallah, dia kalau orang merendah diri, Musa Sayyidina Muhammad, orang tak tahu hai dia pun tak apa. Orang tak tahu hai dia, orang tak kenal dia, tak ada masalah. Ada orang jadi YB, masalah Sayyidina Muhammad, YB di Kedah tu, ataupun YB di Johor tu, masalah Sayyidina Muhammad.
sampai di apa di RNR, turun kereta, orang tak tegur dia. Dia baru je menang pilihan raya. Turun kereta, salah saya, orang tak kenal aku no. Ada juga orang macam tu. Aku ni YB ni orang tak kenal. Ada orang macam tu. Jadi sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, orang yang rendah diri tak perlu orang kenal dia. Ada satu orang, dia kira ustaz kami jugalah, waktu saya di Mesir. Waktu di Mesir ni, masalah Sayyidina Muhammad di Mesir ni, dia satu benda yang sensitif, tanya tahun berapa. Sebab di Mesir ni orang duduk sampai 7 tahun, 8 tahun, tak lihat tahun. Di Malaysia ni kita ngaji mudah, di Mesir ngaji susah. Waktu saya nak pergi Mesir, salah Sayyidina Muhammad, saya ni rumah saya dekat pondok. Orang pondok zaman tu tak apa suka, tak apa respect orang pergi Mesir. Sebab balik Mesir ni dia ada cara-cara dia, tak cara orang pondok. Kata orang kampung lah, salah saya nak ni waktu saya nak pergi Mesir, Mesir tak pergi pun tak apa, Mesir tak pergi pun tak apa. Salah saya nak pasal nak ambil sijil je. Bila pergi Mesir baru faham, nak ambil sijil saja tak mudah. Nak ambil sijil saja tak mudah. Ada satu orang kawan saya sampai di Mesir, masalah Sayyidina Muhammad, dia sampai awal lagi. Sampai awal lagi, dia dah masuk tahun 1. Dan dalam semua subjek yang masuk periksa tu, satu subjek tak lulus, madah tauhid. Tak lulus tauhid. Jadi bila tak lulus tauhid, dia kena ulang balik, repeat balik. Kami ni hak baru sampai ni masalah Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kitab tu dia dah mengaji, dia tamai anda mengajak tanpa. Jadi dia mengajak kami, dia duduk atas katil, kami kat duduk bawah semua mengaji. Okey. Jadi yang menariknya, yang jadi renungan, bila masuk periksa, masuk pasal sekali. Hak Tok Guru periksa madah tu, hak kami nak buat periksa madah tu juga, subjek tu juga. Bila periksa, dia tak tulis, kami semua tulis. Itu pelik Mesir ni, masalah Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang ni subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, menghafal, baca kulit, baca ni daripada kulit ke kulit. Tadi mau orang ni bila masuk periksa tak boleh jawab pasal naik jadi mukadimah tak baca. Jadi apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi cerita dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cerita dia bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di Mesir ni jangan tanya tahu tak. Tanya tahu ni dia buka merah. Dia sensitif. Pasal tak lulus. Tu yang term sensitif. Kita ni tak ada masalah. Mr. 3, Mr. 4 yang saya tak boleh. Dia bukan tak lulus, tapi tak lulus, susah lulus. Tak apalah, soalan satu orang tu baru sampai daripada Malaysia. Pilah di rumah anak-anak Melayu, anak-anak Kedah ni, ada persatuan soalan Sayyidina Muhammad. Ada satu, dia baru sampai daripada Malaysia, dia budak pondok soalan Sayyidina Muhammad. Satu orang soalan Sayyidina Muhammad nampak macam berusia jugalah, duk tengok di papan kenyataan soalan Sayyidina Muhammad. Jadi dia pun tengok, dia kata ni tak, orang dia tak tahu protokol di Mesir lagi. Tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz tahun berapa? Saya tahun 1. Oh, tua pun tahun 1 lagi no. Oh, tu pun senang. Nampak berumur pun tahun 1 juga no. Dia mungkin dia yang pertama, tak apa. Lepas tu baru tahu, kata kawan ni tahun 1 PhD. Allah, malu jumpa pula tu, malulah. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ni, orang pondok juga, kalau saya sebut pun mungkin di kalangan anak-anak kita yang belajar di universiti kenal.
rendah diri. Jadi tak rasa lagi tak satu apa saya satu tua pun satu juga. Jadi maknanya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad macam tu guru saya. Dia kalau semayang dia tak pernah duduk soft depan. Dia selalu duduk soft yang paling depan, soft 3 ya. Ni kita tak tahu depa dengan Tuhan. Kita tak tahu nak cerita. Dia tak duduk soft depan. Soft 3 ya. Paling depan soft 3 dan tak pernah jadi imam pun. Kalau jadi imam sebab dia masbuk, anak murid masbuk, boleh ikut dia. Dia nak jadi imam, hampir-hampir tak pernah lihat dia jadi imam. Baik, pasal apa? Hak tu rahsia dia dengan Tuhan. Satu hari Jumaat, dia duduk sono buat 3 Salah Sayyidina Muhammad. Satu orang ni mayang tepi dia. Bila semayang tepi dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka habis semayang Jumaat, orang tu tanya, Tok Wan nak tanya, Tok Wan, orang Kedah ni kalau laki-laki dia panggil Tok Wan, kalau perempuan dia panggil Tok, kalau laki-laki dia panggil Wan, kalau perempuan dia panggil Tok, beza orang negeri Sembilan. Salah Sayyidina Muhammad. Tok Wan nak tanya Tok Wan, lepas bayar Jumaat ni, lepas doa apa habis nak tanya Tok Wan ni, Tok Wan tak mana rumah Tok Guru Jumaat lah naik? Tok Guru Jumaat anak dia kata sagi ni keluar lagi mau jalan terus tu masuk belah kanan tu pondok dia. Ya. Sagi dia pi cari rumah Tok Guru Jumaat, hak tu keluar. Assalamualaikum, hak dia tanya tu keluar. No, kalau tanya tak mana rumah Tok Jumaat, saya Tok Guru Jumaat. Faham tak? Jadi mereka ni sifat mereka rendah. Jadi mereka tak kisah apa orang pandang mereka. Orang tak kenal apa lagi mereka suka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di maknanya hak ni yang kita nak buat dalam diri kita ni, kita ialah insan biasa. Rasulullah, satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia nak tanya satu soalan kepada Rasulullah. Soalan dia nak tanya, dia ambil masa setahun, dia ketak. Bila nak tanya, ni kadang-kadang orang ni dia gugup, dia gemuruh kuat. Nak tanya soalan mula ketak, duk. Akhirnya dia sampai setahun baru dia mampu nak tanya soalan tu pada Rasulullah. Tu pun nak tanya tu ketak ni, nampak sangat kata dia gemen. Nabi kata, hang nak tanya apa? Tanyalah masalah. Saya nak Muhammad, aku ni bukan siapa-siapa pun. Aku hanyalah satu orang anak daripada perempuan yang makan daging kering saja. Rasulullah. Orang Arab, hari raya haji mereka sembelih binatang. Hari raya pertama, hari yang 11, 12 dan 13, hari itu hari jemuk daging yang lepas sembelih kemarin. Kita panggil tasyrik. Hari tasyrik. Tasyrik ni maknanya, tasyrik mana jemuk daging di bawah terik matahari. Orang dulu Sayyidina Muhammad lepas tak ada PI. Jadi cara nak taruh nama daging tu dengan dikeringkan daging tu. Tu caranya. Aku ni macam apa lah juga. Jadi dia nak ketak pasal apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu Sayyidina Muhammad. Baik, orang yang rendah diri. Ada satu orang cicit Rasulullah, Ali Zainul Abidin. Itu di antara min awliya'illahi salihin. Kenderaan dia kuda putih. Ada Sayyidina Muhammad. Kemuliaan dia ialah jalur Rasulullah. Kalau dia naik kuda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni ada orang bawa orang miskin. Orang miskin ni roti lepa makan, lepa tak ada tanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada lapik pun Allah dhaif sangat. Bila dia lalu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang panggil Ali Zainul Abidin, ni miskin, orang miskin panggil, mai makan dengan kami. Dia turun daripada kudanya, makan bersama-sama dengan orang-orang yang miskin. Sebab kita kena ingat, akhir zaman ni, Nabi sebut dalam satu hadis, akhir zaman ni ada orang yang kaya
dia buat majlis makan ataupun kenduri hanya jemput orang-orang kaya. Nabi kata itulah sejahat-jahat makanan. Matan saya tak ingat mafhum macam tu. Sebab orang bila dia kaya, dia ada hari masalah semat, ada hari dia panggil semua. No? Lepas tu kenduri akan datang pula, dia panggil label-label dia saja. Hak tu sejahat-jahat makanan. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang walaupun level dia tinggi, tapi oleh kerana dia rendah diri, dia boleh duduk dengan siapa saja. Lepas itu kalau tengok cerita Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, Salman Al-Farisi ni kalau tak salah ingat, dia pernah jadi gubernur di Bahrain. Allah Sayyidina Muhammad. Satu masa subhanallah, suatu mana zaman dulu tak ada internet, zaman dulu tak ada FB, tak kenal pemimpin siapa. Satu hamba Allah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia duk cari, dia ada satu gundi gandum, dia nak cari orang, dia nak upah tolong angkat, tanggung gundi gandum tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok Salman Al-Farisi, dia ingat orang biasa-biasa, rupanya tu MB. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pun panggil, mas boleh tak tolong angkat bawa apa ni gandum aku ni buat pergi tanggung. Salman pun duduk tinggung, dia angkat gundi gandum tu tak atas bau Salman. Salman pun bawa, sedangkan dia MB. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia pun ikut belakang. Tengah jalan jumpa Allahumma salli ala sayyidina orang yang bagi salam, assalamualaikum ya amir, assalamualaikum ya amir. Amir ni gubernur. Dia kata, Salman ke? Na'am ana Salman. Allahu akbar, minta maaf saya tak kenal. Tak apa, buat tu. Saya suruh orang lain. Kata Salman, di mana yang hang nak suruh aku bawa? Situ aku bawa. Tu dia panggil rendah tu. Kalau kita ni, nak suruh kau, tak tahu aku MB ni. Kalau kita kan. Jadi subhanallah, saya pernah satu orang mai ke pondok saya. Saya tak kenal, kata dia ni siapa? Dia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pakai baju luar tu, jubah luar tu, maknanya pakai serban macam Azhari tu. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam pondok saya. Nak jumpa dengan beberapa orang pelajar sekolah. Saya tak kenal dia. Jadi saya ni tanya, dia cakap menjemai ke pondok dia cakap Arab. Saya pun tak boleh cakap Arab. Bila saya tanya dia, hadratak karim min, tuan yang mulia ni siapa? Dia jawab kat saya, anta la ta'rif man ana. Han tak kenal aku siapa? Dia ulang berapa kali, anta la ta'rif man ana. Saya kata tu dia pertama kali saya jumpa orang. Jadi makna dia ingat orang semua kenal dia. Lepas tu baru saya cari siapa dia ni, baru saya tahu. Kadang-kadang orang ni dia tunjuk kata dia tu orang berilmu, sebenarnya ilmu tak boleh guna. Ilmu saya nak rendah diri susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab di atas mencuri ataupun menanggalkan pakaian Tuhan, maka inilah merupakan dosa maksiat yang tak terampun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kalau ada perasaan besar diri, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dosa lain boleh ampun lagi. Dosa besar diri, sombong diri, tak ada ampun daripada sisi Allah. Manakala orang ni hanya akan melontar dan maka dalam mana dibalik kepada Tuhan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بذاتك، اللهم نور قلوبنا بذاتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك.
wa tawassul